Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan bukan sambung, tapi kita akan masukkan topik yang baru pada hari ini. Tapi sebelum kita mula kelas pada hari ini, jom kita sama-sama baca doa untuk mendapat keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashir alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, baik. So, hari ini kita akan belajar satu topik yang baru. Tapi sebelum kita nak masuk topik yang baru ni, cikgu nak ambil kesempatan, rasanya tak terlambat lagi untuk cikgu ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin kepada semua anak-anak murid cikgu. Cikgu harapkan walaupun kita tak dapat beraya, kita tak dapat berkunjung rumah ke rumah kawan-kawan, tapi tak apa, kita masih lagi boleh meraihkan sambutan Hari Raya kita dengan keluarga yang ada. Kita meraihkan mereka yang ada di sekeliling kita, sementara mereka masih ada. Yang jauh kita boleh menggunakan kemudahan teknologi. Kan kamu ada WhatsApp dan sebagainya. Kita boleh buat video call, voice call dan sebagainya. Okey, baik. Cikgu tak nak bercerita panjang tentang Hari Raya. Walaupun raya masih sebulan, pelajaran tetap perlu kita teruskan. Ilmu itu ilmu sepanjang hayat. Jadinya pada hari ini cikgu nak teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Walaupun kita ada kekangan untuk kita melaksanakan PTPR, kita cuba sehingga kita mampu untuk sedaya upaya kita. Okey, baiklah. Okey, jadinya kita nak belajar tentang topik yang baru pada hari ini. Sebelum nak belajar tentang topik yang baru, cikgu nak tunjuk kat kamu pada dua gambar rajah di hadapan ni. Apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak ni? Gambar rajah ni. Ni gambar rajah bentuk apa ni? Segitiga. Tapi kalau segitiga ni ada petak kecil kat ujung ni. Ada petak kecil kat ujung ni. Kita panggil dia segitiga apa? Segitiga bersudut tegak. Ada petak kecil ni, ingat tak lagi? Bermaksud 90 darjah. Ini pun 90 darjah. Boleh? Okey, baik. So, kita panggil ini sebagai segitiga ABC. Yang ini kita panggil dia sebagai segitiga PQR. Cikgu, boleh tak nak panggil dia ni segitiga RQP? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh. Ni saya just nak revise balik tentang segitiga. Segitiga pun dah faham. Kena ingat tak lagi satu teori yang mana kita pernah belajar, teori Pythagoras. Ingat balik teori Pythagoras. Teori Pythagoras ni kita gunakan apabila kita nak mencari panjang sisi. Panjang sisi. Ingat? Nak mencari panjang sisi. Teori Pythagoras. Teori Pythagoras ni boleh guna bila mana segitiga bersudut tegak dengan darjah 90. Okey. Ini C, yang ini A, yang ini B. Kecil padam dulu yang ini Okey, baik. Okey, so A, B, C. Nak cari panjang C. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Bila mana kita ubah kuasa 2 ini ke kanan, kita akan membentuk punca kuasa 2. Boleh? Ingat tak lagi ni teori Pythagoras? Nak cari panjang sisi C, panjang A kena tambah dengan panjang B. Contohnya, kalau cikgu bagi A ni bersamaan dengan 4, B ni bersamaan dengan 3, cari panjang C. Macam mana nak cari? Macam mana nak cari? C sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 macam ni. Okey. So 9, 3 kuasa 2 sama dengan 9 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 16. Okey, tambah dapat 25. Punca kuasa 25 sama dengan 5. Maka panjang C adalah 5. Dapat? Revision balik, ingat balik teori Pythagoras yang kita pernah belajar. Sama juga dengan panjang ini. Boleh? Nampak setakat ni? Okey, cuba hadam 30 saat. Teori Pythagoras, kita akan belajar berkenaan dengan ini. Panjang sisi C, panjang sisi A, panjang sisi B.
Boleh? Ini adalah teori Pythagoras. Seterusnya, ingat tak lagi? Hasil tambah jumlah sudut yang terdapat dalam segitiga berapa? 100, 180 darjah. Pandai. Okey, bermaksud kalau yang ini X, yang ini Y, total X tambah Y tambah dengan sudut ini berapa? 90 kan? Ingat balik. Okey, 90. Ni cikgu ada dua ni. Okey. X tambah Y tambah 90, kita akan dapat 180. Sudut X dan sudut Y ini kita panggil dia sebagai sudut tirus. Apa sudut tirus ni cikgu? Sudut tirus di mana darjah bagi sudut tirus adalah di antara 0 darjah sehingga 90 darjah. Bermakna boleh jadi X ini di antara 0 sehingga 90. Boleh jadi Y di antara 0 sehingga 90. Kalau kita tambah kedua-dua ini, ketiga-tiga sudut ini, X tambah Y tambah 90, dia akan dapat 180 darjah. X tambah Y tambah 90, dia akan dapat 180 darjah. Yang ini pindah ke kanan, dia akan jadi X tambah Y sama dengan X tambah Y sama dengan 180 tolak 90 darjah. X tambah Y sama dengan 90 darjah. Okey, boleh. Bermakna nilai di sini dia tak akan lebih daripada 90 dan nilai di sini tak akan lebih daripada 90. Nilai apa? Nilai sudut dia. Sebab hasil tambah X dan Y dia akan dapat ngam-ngam 90. Sebab mana? 90 yang ini dah kat sini dah. Sebab hasil tambah keseluruhan segitiga adalah 180. Okey, boleh? Okey, hadam dulu 30 saat. Okey, sementara yang hadam tu, yang mana yang boleh nak salin sebagai nota dahulu. Ingat salin dalam buku Maths A, Matematik A. Okey, baik. So, cikgu akan post benda ni dekat YouTube dan kamu boleh tengok, kamu pause kan untuk kamu salin. Okay, cikgu akan padamkan dulu. Right. Okey, so kita pun dah faham sudut segitiga, segitiga bersudut tegak ada darjah 90 dan kita pun dah imbas kembali apa itu teori Pythagoras dan kamu perlu ingat balik untuk kita akan gunakan balik teori Pythagoras sudut-sudut ini ke dalam topik yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, baik. Okey, so hari ini yang pertama cikgu akan mengajar berkenaan dengan pada bahagian pertama iaitu untuk mengenal sisi bertentangan, bersebelahan dan hipotenus. Okey, kita akan belajar dalam segitiga ni sebenarnya dia ada sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus. Okey, saya ulang lagi sekali ya. Ingat, dalam segitiga ini, mana-mana segitiga yang bersudut tegak ada darjah 90 ini, dia akan ada 3 sisi. Sisi yang pertama apa? Sisi bersebelahan. Sisi yang kedua, sisi bertentangan. Dan sisi yang ketiga adalah sisi hipotenus. Dapat? Boleh? Ingat 3 sisi ini Nanti kamu di bahagian refleksi kamu perlu nyatakan ada terdapat 3 sisi dalam segitiga bersudut tegak. Boleh? Alright. Hadam 30 saat dulu. Okey, baik. So, jadinya cikgu akan wujudkan satu sudut. Okey. Kita ada sudut X. Boleh? Okey. Nampak dekat sini? Cikgu bagi tahu apa? Kita akan ada 3 jenis sisi, betul?
Sisi yang pertama bersebelahan, sisi yang kedua sisi bertentangan, dan sisi yang ketiga adalah hipotenus. Cara untuk kita mengenali sisi bertentangan, hipotenus dan bersebelahan ini, dan kita tentukan dulu sisi hipotenusnya terlebih dahulu. Okey. Yang ni untuk bahagian pertama, cikgu tulis tajuk dia, mengenal pasti Okey, untuk yang bahagian pertama hari ini kita akan belajar untuk mengenal pasti sisi bersebelahan, sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus. Okey. Cara untuk mengenal pasti hipotenus adalah yang bertentangan dengan 90 darjah. Tak apa, kamu tengok dulu apa yang saya buat Okey. Ini sudut X. Bagi yang bertentangan dengan sudut X, kita panggil dia sebagai sisi bertentangan. Bersebelahan dia, kita panggil dia sisi bersebelahan. Dapat? Kalau ini pula hipotenus, kita kata yang ini Y pula. Okey, tak apa. Cikgu tak nak terangkan lagi. Kamu tengok dulu contoh ni. Nanti kita akan buat satu kemahiran yang kamu dapat membanding bezakan dan kamu dapat faham sebenarnya, macam ni nak kenal sisi hipotenus. Macam ni nak kenal sisi bersebelahan. Macam ni nak kenal sisi bertentangan. Okey, dapat setakat ni. Okey, boleh Alright. Okey, hadam 30 saat dulu tengok. Okey. So, cikgu nak tampal satu contoh ni. Okey, baik. Kita tengok cikgu nak tulis kat sini. Ini adalah sisi hipotenus. Okey, ini adalah sisi hipotenus. Berdasarkan kepada tiga segitiga bersudut tegak ini, apa yang kamu dapat simpulkan dengan apa yang saya tulis ini? Cuba tengok. Mesti ada yang terfikirkan, hipotenus ini adalah sisi yang terpanjang. Nampak tak pasal dia ada sisi yang terpanjang? Yang ini tapi paling panjang yang ini, dia hipotenus. Kalau segitiga yang contoh yang B ni, tengok, paling panjang pun hipotenus. Untuk yang C pun paling panjang adalah hipotenus. Boleh? Nampak tak? Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, apa berlaku ni? Yang saya tunjuk ni.
dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Nampak? Dapat je segitiga bersudut tegak, tentukan dahulu mana satu sisi hipotenus. Boleh? Nampak je garis panjang bertentangan dengan 90 darjah, confirm itu hipotenus. Datanglah macam mana bentuk segitiga terbalik ke terguling ke apa ke, memang ini. Nampak? Segitiga yang bersudut tegak ni, bila mana dia bertentangan dengan 90 itu adalah hipotenus. Bertentangan je dengan 90 memang hipotenus. Paling panjang itu adalah hipotenus. Dua ni confirm tentukan dia memang hipotenus. Boleh, itu yang pertama. Tengok contoh Kita try selesaikan yang ini dulu. Okey, untuk segitiga ABC. Segitiga ABC, kita tengok segitiga ABC untuk sudut BAC. Sudut BAC maksudnya kita rujuk pada yang kat tengah ni. BAC, okey. Oh, rupanya dekat sini. BAC. BAC. Maka dekat sini apakah hipotenus bagi BAC? Sisi apa? Sisi AC. Boleh? Okey. Sisi bertentangan bagi sudut BAC. Sisi bertentangan bagi sudut ni mana? Adalah yang ini. Nampak? Bertentangan. Nampak? Dia bertentangan dengan itu. Maka ini adalah sisi BC. Mudah kan? Lagi bersebelahan dengan sudut BAC. Mana yang garisan itu bersebelahan? Ada dua garisan. Satu sisi hipotenus, satu lagi sisi yang tak ada ni. Inilah sisi yang tak ada, inilah sisi bersebelahan. Sisi apa? Sisi AB. Dapat? Kita pergi satu lagi contoh. Dalam segitiga ABC juga, kita nak tentukan sudut BCA. BCA. Maka kita akan tengok C punya tempat. Tengok kat tengah-tengah. Sudut BCA, tengok C punya tempat. Okey, BCA. Mana hipotenus bagi segitiga ni, sudut BCA? Masih lagi sama. Hipotenus dia sisi AC. Sisi bertentangan bagi sudut BCA. Sudut BCA, sudut C ni, bertentangan dia adalah sisi apa? Sisi AB. Nampak tak? Bersebelahan bagi sudut C pula, yang ini dah hipotenus, maka inilah bersebelahan dia. Bersebelahan dengan dia adalah sisi BC. Boleh? Nampak tak? Okey. Cuba buat untuk segitiga KLM. Ini K besar sikit, takut tak perasan. Okey, 3 KLM. Okey, yang ini K, yang ini L, yang ini M. Boleh Okey, kita tengok sudut LKM. Rujuk apa? Rujuk sudut K. Rujuk sudut K. Rujuk sudut K. Maka hipotenus bagi sudut LKM adalah sisi KM. Sisi bertentangan bagi sudut K adalah bertentangan. Adalah LN. Kalau bersebelahan pula, sebelah dia je adalah KL. Boleh dapat? Okey, seterusnya sudut LMK. Rujuk M pula. M pula. Okey. Hipotenus dia masih lagi sama. Hipotenus dia adalah KN. Untuk sisi bertentangan dia apa? Bertentangan. Bertentangan adalah KL. Boleh? Seterusnya bersebelahan adalah LM. Nampak kan? Sekarang kita dah dapat kenal dah mana satu sudut hipotenus, mana satu sisi hipotenusnya, sisi bersebelahannya, sisi bertentangannya. Okey, try buat contoh yang terakhir tu. Nampak ke? Ini R tau. Ini S, yang ini Q. Besar sikit. Okey, QRS. Sudut QRS, rujuk R. Hipotenus bagi sudut R
Apa? Garisan apa? Garisan RS, pandai. Okey, sisi bertentangan. Sisi apa? QS, pandai. Sisi bersebelahan RQ, pandai. Dapat? Boleh? Okey, yang terakhir QSR, rujuk apa? Rujuk huruf apa? Rujuk huruf S. Sebab apa? Sebab S ni kat tengah, ha? Okey. Okey, sisi hipotenus untuk QSR apa? Masih lagi sama. RS. Sisi bertentangan adalah RQ, pandai. Dan yang terakhir, sisi bersebelahan dia adalah apa? QS. Boleh? Salin nota ni dalam buku Maths A. Salin dalam buku Maths A. Okey, kita tengok. Yang mana yang tak faham, boleh tengok lagi sekali. Cikgu akan terangkan lagi sekali. Kita tengok contoh yang pertama, contoh A. Pertamanya, apabila kita nampak je segitiga bersudut tegak, tentukan sisi hipotenus. Macam kamu nampak tadi, sisi hipotenus macam mana kita tentukan? Pertama, dia adalah sisi yang terpanjang. Kedua, mesti dia bertentangan dengan sudut 90. Maka itu adalah hipotenus. Boleh? Okey, dah kita dapat hipotenus, kita tengok pula sudut mana yang kita nak tengok. Contohnya, segitiga ABC dengan kita rujuk kepada sudut BAC. Rujuk sudut BAC. Maka kita dah tahulah hipotenus bagi sudut BAC adalah AC, sisi AC. Sisi bertentangan bagi sudut BAC adalah bertentangan bagi dia adalah sisi BC, pandai. Okey, dan bersebelahan sebelah dia je. Kalau sebelah sini hipotenus, sebelah sini tak ada nama lagi kan? Maka itulah sisi bersebelahan. Boleh? Alright, alhamdulillah. Selesai untuk part yang pertama kita. Bahagian pertama untuk kita mengenal pasti sisi bersebelahan, sisi bertentangan, sisi hipotenus. Sangat mudah. Boleh? Okey, baik. Okey, bertenang, ambil masa 1 minit untuk hadam dan buat pemahaman dulu. Pemahaman secara sendiri dulu. Sementara tu cikgu nak pindah masuk pada bahagian yang kedua. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan untuk bahagian yang kedua pada hari ini, iaitu berkenaan dengan hubungan antara sudut tirus dengan nisbah sisi segitiga bersudut tegak. Nampak kan? Segitiga bersudut tegak mesti ada 90 darjah. Okey, sekarang kita nak tengok hubungan antara sudut tirus ini dengan segitiga bersudut tegak ni. Kita nak nisbah dia. Dengan kita akan jumpa sin theta, cos theta dengan tan theta. Simbol ini kita panggil simbol theta. Boleh? Cara tulis dia, buat bulat, tolak tengah. Macam tu. Buat bulat macam bentuk telur tu, lepas tu tolak tengah. Boleh? Okay, itu kita panggil sebut theta. Boleh? Theta. Okey, jom kita tengok. Ini adalah dia punya, macam kita panggil rumus lah. Sin theta, cos theta, tan theta. Okey, cikgu nak pergi dulu. Cikgu, apa sin, apa cos, apa tan ni? Okey, sin ni, maaf, dalam bahasa Inggeris kita panggil sin. Tapi dalam bahasa Melayu kita panggil sin.
Okey Alright. Sin ni adalah singkatan bagi sinus. Cos adalah singkatan bagi cosinus. Tan adalah singkatan bagi tangent. Okey, tangent. Dalam buku teks kamu boleh tengok rujuk buku teks muka surat 111. Ada dia punya bahagian hujung dalam kotak kecil tu ada tulis. Sin adalah sinus, cos adalah cosinus, tan adalah tangent. Okey, so izinkan cikgu untuk panggil sin Okey. Sebab cikgu selesa untuk panggil sin. Tapi kalau kamu panggil sin boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu akan panggil sin sin theta. Okey, baik. Okey. Kita dalam ni kita akan belajar tentang kalau nak cari sin theta, atasnya sisi bertentangan mesti dibahagikan dengan hipotenus. Sin theta, sisi bertentangan bahagi dengan hipotenus. Tadi di bahagian pertama kita dah belajar mengenali sisi hipotenus, sisi bersebelahan, sisi bertentangan. Tapi untuk bahagian yang kedua sekarang kita nak mencari nisbah dia. Okey, nak mencari sin theta, sisi bertentangan bahagi dengan sisi hipotenus. Dapat? Okey. Untuk mencari cos theta, sisi bersebelahan bahagi dengan sisi hipotenus. Untuk mencari tan theta, sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Boleh. Nak ingat dia, waktu dulu cikgu belajar dalam bahasa Inggeris. Okey Cikgu tunjukkan kamu dalam bahasa Inggeris, senang je. Dan kamu ingat je, kamu tak error. Ya, sin theta tu hipotenus bagi bertentangan ke? Sin theta tu bertentangan bahagi dengan bersebelahan ke? Tak. Cara dia, okey tengok ini sin theta, hafalkan S di hadapan. O H. Nampak sisi bertentangan kita panggil opposite. Kan? Bertentangan adalah opposite. Hipotenus masih lagi hipotenus. Itu cikgu tuliskan dua-dua. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. So nak ingat untuk nisbah sin theta ni S-O-H. So. Okay. Sin theta, opposite side divide by hypotenuse. Sisi bertentangan bahagi dengan sisi hypotenuse. Untuk cos pula, ingat bahasa Inggeris dia sisi bersebelahan dikenali sebagai adjacent side dalam bahasa Inggeris dia. A bahagi dengan H, hypotenuse. So dia adalah car. Nampak tak? Dan yang terakhir adalah tan. T, sisi bertentangan opposite, O, bahagi dengan sisi bersebelahan adjacent, A. Dia adalah toa. Nampak? Toa. Ingat ni. Toa. Okey, boleh. Ni cikgu kongsikan bagaimana cikgu hafal dahulu. Macam ni cikgu nak ingat rumus ini. Kalau kamu ada yang lain yang mudah lagi kamu untuk faham, teruskan, tak ada masalah. Boleh? Okey, toa. Boleh tak? Dapat tak? Okey, ambil dulu masa 30 saat. Try tengok balik rumus ni. Kalau tak nampak rumus ni dekat apa yang cikgu tulis rasa tak jelas, boleh tengok muka surat 111. Muka surat 111, muka surat buku teks 111. Tengok balik. Dalam modul ketupat yang cikgu bagi tu pun ada. Okey Saya hadam dulu. Okey, dapat Alright. So, sekarang ni dengan berpandukan segitiga ini, cikgu nak kamu cari nisbah bagi sudut tirus ni. Okey Ini segitiga apa ni? Segitiga ABC. Sin theta apa benda?
Ini contoh satu Contoh. Dalam contoh ni terdapat dua contoh. Pertama kita rujuk sudut theta, kedua kita akan rujuk sudut y. Okey, saya tengok sama-sama kita buat untuk yang pertama dahulu. Okey, sin theta. Tengok sin theta, sudut theta yang ini kan? Okey, yang ini theta kan? Okey, sin. Sin ini ingat sin soh. Soh maksudnya opposite bahagi dengan hypotenuse. Sekarang ni mana sisi hypotenuse-nya? Sisi hypotenuse mesti dia sisi yang terpanjang dan bertentangan dengan sudut 90. Okey, ini adalah hypotenuse. Okey. So opposite bagi theta adalah sisi AB. Bahagi dengan hypotenuse AC. Dapat? Dah siap. Boleh? Okey. Kalau cos theta pula, cos theta pula. Cah. Kalau cikgu, kalau saya nak tulis cos ni dalam cos theta boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey Nak ingat, nak mudah ingat. Adjacent tu bersebelahan. Bersebelahan dia apa? Bersebelahan dia adalah BC. H hypotenuse adalah AC. Boleh? Okay, yang tak akhir, tan theta, tangent theta. Theta tawa. Ingat? Tawa maksudnya opposite bahagi dengan adjacent. Opposite tu sisi bertentangan, adjacent sisi bersebelahan. Bertentangan bagi dia apa? Adalah AB. Adalah sisi AB, garisan AB, dan bersebelahan bagi dia adalah BC. Boleh? Allah, mudah je sangat. Cuma tadi kita kalau faham bahagian yang pertama, confirm bahagian yang kedua tiada masalah. Okey, boleh? Cuba buat tengok. Sin Y, cos Y, tan Y. Okey, sin Y sama dengan berapa? Sin Y sama dengan berapa pula? Dia punya ni berapa? Apa benda? Dia punya nisbah dia? Opposite. BC, pandai BC. Bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse AC. Boleh? Cos Y. Nak tulis kat sini cos Y. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. AH, cah. Maksudnya adjacent, bersebelahan. AB, H, hypotenuse, AC. Boleh? Okey. Dan seterusnya, tangent Y, tawa. Opposite dia adalah BC. Adjacent dia adalah apa? Bersebelahan dia adalah AB. Boleh? Ada dua contoh ni saya bagi. Contoh kalau sudut theta, kalau sudut Y. Bergantung pada soalan lah. Boleh jadi nanti soalan nanti dia theta ni diganti dengan X. Boleh ganti dia dengan M. Suka hati pada soalan. Tapi yang penting kamu faham macam mana nak baca sudut tu. Bila dia bagi je sudut tu, bertentangan dengan bersebelahan. Sebab hypotenuse kita tak risau dah. Kita tengok je apa-apa segitiga, sisi terpanjang dengan bertentangan dengan 90, confirm itu adalah sisi hypotenuse. Boleh? Dapat? Okey. So, ingat tak lagi sebelum cuti kita ada modul ketupat raya. Modul ketupat raya ni cikgu buat semata-mata untuk kamu tau. Bersengkang mata untuk sediakan kamu. Maka hargai modul ini dengan buka muka surat. Muka surat 38 bab 5 tajuk hari ni. Nisbah trigonometri. Siapkan sehingga muka surat 39. 38 dan 39. Dua muka surat je, sikit sangat. Okey. Alright. Tengok contoh dalam tu, latihan dalam tu.
Ada masalah, terus tanya dalam grup Telegram. Boleh PM cikgu untuk tanya soalan bagaimana nak selesaikan soalan berkenaan dengan yang pertama tadi. Kita belajar bahagian pertama ada 3 sisi. Kita kena pasti sisi yang pertama apa? Sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus. Boleh? Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, hubungan antara sudut tirus dengan nisbah segitiga bersudut tegak. Ini hubungannya. Ini sudut tirus dia. Ingat kan? Sudut tirus dia di antara 0 sehingga 90. Hasil tambah 2 sudut tirus ini dia akan dapat 90 tepat. Sebab 90 ini tambah dengan 90 dia akan dapat jumlah bagi segitiga ni apa? 180. Boleh? So, jadi hari ini itu sahaja yang kita akan belajar. Bahagian pertama kita dah kenal ada 3 sisi. Sisi yang pertama sisi bersebelahan, sisi yang kedua sisi bertentangan, sisi yang ketiga sisi hipotenus. Dan bahagian yang kedua kita belajar tentang hubungan antara sudut tirus dan sisi segitiga bersudut tegak. Okey, baik. So, jadi ini sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk penilaian adalah kamu buat dulu dalam buku teks, dalam modul PDPI yang cikgu sediakan, modul ketupat raya. Siapkan, nanti kamu tanda sendiri, kita semak sama-sama. Cikgu akan bagi jawapan dalam grup Telegram dan kita tengok jawapan mana yang betul dan nanti kamu bagi tahu kamu dapat berapa. Boleh? Okey. So, latihan pengukuhan pun dah ada dalam ni. Itu sahaja untuk hari ini. Andai kata ada yang tak faham, jangan segan-segan untuk PM cikgu, tanya. Cikgu akan bantu sedaya mampu untuk kita belajar secara jarak jauh ni. Boleh? Okey. So, ingat hafal ini. Nanti dekat dalam dalam grup Telegram nak berbincang, nak tanya, tak ada masalah. Okey, so itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini berkenaan dengan nisbah trigonometri, mengenal pasti sisi bertentangan, bersebelahan, sudut hipotenus, sisi hipotenus, dan yang bahagian yang kedua untuk hubungan antara sudut tirus dan sisi segitiga bersudut tegak. Sekian, terima kasih.